Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hudud ataupun batas-batas hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini akan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi malam ini kita sambung sedikit lagi perbincangan dalam ayat yang seterusnya, ayat 113. Masuk perbincangan yang lain ataupun isu yang dibicarakan dalam ayat ini berbeza daripada ayat yang lepas. Iaitu ayat 113 ni berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lin-nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maksudnya tidaklah dibenarkan bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. Sudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Bawah tu dia tulis, setelah diterangkan dalam permulaan surah At-Taubah ini bahawa orang-orang Islam diwajibkan memutuskan hubungannya dan perjanjian setia dengan orang-orang musyrik. Maka dalam ayat ini, iaitu ayat 113 ni, ditegaskan lagi tentang larangan memohon ampun bagi orang-orang musyrik itu walaupun mereka dari kaum kerabat sendiri. Jadi hak ni tambahan lagi daripada permulaan surah. Ya, kita start mula dengan bara'atum minallahi wa rasulihi, iaitu Tuhan dan Nabi berlepas diri daripada orang-orang musyrikin. Jadi dalam ayat ni kalau kita baca dalam huraiannya, Rasulullah SAW ni dilarang oleh Nabi, oleh Allah SWT dan juga orang-orang beriman sekali Nabi larang apa, iaitu tak boleh minta ampun bagi pihak orang musyrikin walaupun orang itu anak beranak kita segi ayah kita ke, mak kita ke, adik-beradik ke, orang-orang kita pun bila dia tu musyrik, iaitu bahasa mudahnya dia tidak Islam. Tidak Islam sebab orang musyrik ni dia dalam konteks Nabi dia lah orang yang menyembah berhala. Tapi dalam pengertian yang luas ialah orang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam ni ada yang menyembah berhala, ada yang tak percaya ke apa-apa. Ada yang sembah Tuhan yang salah. Sembah Tuhan juga tapi menyeleweng dari segi akidah. Jadi musyrik ni khusus kepada orang Arab Mekah pada waktu itu. Tapi dalam huraian ulamanya mana asal orang bukan Islam. Jadi berdasarkan ayat ni, kita orang Islam ni tak boleh minta ampun bagi pihak orang kafir. Tak boleh minta ampun. Mana kita kata wahai Tuhan, ampunlah dosa mak ayah kita ke, kalau mak ayah kita tu tidak Islam. Ampun kalau dosa adik-beradik kita, kalau adik-beradik kita tu tidak Islam. Maka tak boleh kita ni minta ampun pasal dia ni tidak Islam. Tu asas dia duduk situ. Maka daripada ayat ni jugalah, bila kita dengan orang bukan Islam ni, kita tak boleh doa kepada dia, tak boleh berdoa. Misalnya kita sayang orang bukan Islam, kita doa, ya Allah tu aku berilah kesihatan ke dia, beri rezeki, tak boleh. Kalau mengikut pandangan ulama ni, kalau kita boleh doa pada orang bukan Islam ni, minta hidayah. Kita boleh minta dengan Tuhan, oleh kerana dia ni nak baik, perangai pemolek, saya molek dengan kita boleh minta dengan Tuhan supaya Tuhan beri hidayah kepada dia masuk Islam. Tapi nak doa supaya dia ni sihat, dia ni murah rezeki, dia ni apa ni, tak boleh. Itu prinsip yang kena jaga berdasarkan ayat ni. Jadi pada waktu tu Rasulullah SAW ni, sebab dia macam contohnya Nabi ni pak saudara dia Abu Talib, Nabi saya pada dia ni. Lepas tu ada sahabat-sahabat mungkin ada ayah dia mati dalam keadaan kafir, adik-beradik dia mati dalam keadaan kafir. Jadi Tuhan besar dalam ayat ni tak boleh Nabi dan orang-orang beriman ni tak boleh minta ampun bagi pihak orang yang musyrik. Kerana apa? Kerana mereka ni tidak Islam. Walaupun boleh jadi adik-beradik, anak-beranak, orang-orang, tak boleh. Mereka ni tidak Islam dan tempat dia di neraka ataupun di dalam neraka Al-Jahim sini. Kemudian dia sambung lagi. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma wa'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapanya dibuat melainkan kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya. Maka apabila ternyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapanya musuh bagi Allah, dia pun berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. Jadi Tuhan kait dengan peristiwa berlaku pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau kita baca dalam sejarah, kerana dia sayang sangat kaya dia,
Jadi dia pernah janji dengan ayah dia, bila-bila dia ajak ayah dia masuk Islam, dia kata dia akan minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan supaya Tuhan ampunkan dosa-dosa ayah dia. Tapi tidak lama, dia janji cuma hamba tak ingat. Dalam tafsir tu seminggu ke sebulan. Dia janji ni dalam tempoh tu dia minta ampun dengan Tuhan. Tapi bila dia tengok dalam tempoh tu, ayah dia ni tak berubah. Kekal dengan kafir dia, maka Nabi Ibrahim pun berhenti. Jadi Tuhan kait dengan peristiwa ni supaya kita faham. Sebab nanti bila kita kata, bila Quran kata tak boleh minta ampun bagi orang kafir, maka mungkin orang akan buat hujah dengan kisah Nabi Ibrahim. Maka Tuhan maklum lalu penjelasan. Kisah Nabi Ibrahim ni Tuhan royak apa ataupun latar belakang. Kenapa Nabi Ibrahim ni minta ampun bagi pihak ayah dia? Kerana dia janji pada waktu tu. Ada dalam surah, ada dalam Quran, tak ingat surah berapa tu. Jadi disebut cerita tu Nabi Ibrahim janji ke ayah dia akan minta ampun. La astaghfirulaka rabbi. Aku akan minta ampun bagi pihakmu dengan Tuhan aku. Tapi dia ada tepuh. Cuma tepuh tamu tak ingat dalam tafsir tu ada disebut berapa lama tepuh tu. Jadi dalam tepuh tu bila dia tengok ayah dia ni tak berubah, tidak terima dakwah yang dia bawa, tak seberiman dengan dia, maka Nabi Ibrahim pun berhenti. Dia putus. Tak ada doa dah. Jadi nak suruh kita faham ni. Jadi Tuhan kait selalu sebagai satu penjelasan supaya tidak menimbulkan persoalan kepada kita lepas ni. Jadi bila Nabi Ibrahim tengok ayah dia ni tidak berubah, tidak beriman, maka tabarra'a minhu. Dia pun berlepas diri. Maksudnya dia berhenti dah. Dia tidak minta ampun lagi. Itu dua-dua ayat. Jadi asasnya yang kita nak faham daripada dua ayat ni lah, kita sebagai orang Islam tak boleh doa minta ampun dan doa bagi orang bukan Islam. Tak boleh. Walaupun dia baik, dia anak-beranak kita ke, keluarga kita ke, tapi tak boleh. Sebab dia ada batas dia. Batas dia akidah tak boleh lah. Akidah tu menjadi batas dalam hubungan. Dan ini penting untuk kita faham, kita orang beriman ni dalam apa-apa pun dia batas akidah ni besar. Macam dulu kita bincang dulu kan, mana siapa mereka membunuh adik-beradik dan sebagainya dalam perang zaman Nabi, kerana akidah tak adil lah. Hubungan darah ke apa ni dia jadi tak ada nilai bila berdepan dengan hubungan akidah. Hubungan akidah tu lebih besar. Dan kita ni bila sama-sama Islam walaupun tak kena di segi keturunan, di segi apa, orang kata tak bau cukup jeringa. Tapi bila kita sama-sama Islam, kita adalah saudara. Kita ni macam adik-beradik dah. Sebab tu darah tak boleh tumpah, tak boleh kata uduh tak tu kalu, tak boleh maki dia dengan tak ada sebab. Tak boleh. Pasal dia ni adalah dikira adik-beradik kita, saudara kita. Berbanding bila dia ni tidak Islam. Nak ayat mahanya nilai akidah ni dalam pandangan agama. Dalam pandangan agama. Sebab tu sama-sama pun kita kena letak nilai akidah ni ataupun batas akidah ni depan. Dalam gapo keadaan sekalipun, dalam hubungan, dalam gapo, hak ni penting sekali. Lebih daripada benda-benda yang lain. Kemudian seterusnya, ayat 115. Tuhan kata wa ma kana Allahu yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah tidak sekali-kali menjadikan sesuatu kaum itu sesat sesudah dia memberi petunjuk kepada mereka, sebelum dia menerangkan kepada mereka apa yang mereka wajib memelihara dan melindungi diri daripadanya. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maksudnya Tuhan ni tidak mudah-mudah menyesatkan orang yang telah diberi hidayah. Bahasa mudah hamba sebut. Maksudnya bila orang ni diterima hidayah, terima Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, biasanya Tuhan tidak akan sesatkan dia. Tuhan akan bimbing dia di atas jalan hidayah. Tapi tertakluk kepada dia lah. Khasanya kata ulama, tertakluk kepada dia. Kalau dia ni jalan molek atas dasar hidayah, kau mudah Tuhan bimbing dia. Tapi kalau dia sendiri pergi cari pasal, lari daripada jalan hidayah, pergi masuk jalan hak salah, tu tak ada arah lah. Tapi di segi asasnya Tuhan tidak akan menyesatkan orang yang beriman ni dengan mudah-mudah. Dengan mudah-mudah. Jadi hak tu hak maksud di sini. Maksud kenapa innallaha bikulli syai'in alim. Dan Tuhan ni amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Sebab itulah cara kalau kita tengok dalam mazhab kita ni, Syafi'i ni, antara cara Tuhan nak tetapkan kita di atas hidayah ni, Imam Syafi'i berdasarkan hadis Nabi, wajib kita ni baca surah Fatihah.
Setiap kali semaya fardu, semaya sunat, kena baca Fatihah. Berdasarkan hadis Nabi. Tak jadi semaya ataupun tak sah semaya ni kecuali bi Fatihatil kitab, kecuali dengan baca Fatihah. Sebab tu dalam mazhab kita ni kok mana pun kena belajar Fatihah. Biar reti baca, dah boleh baca. Baru semaya kita diterima oleh Allah SWT. Mazhab Hanafi lain. Mazhab Hanafi baca tu dia asal tak boleh juga kerah lidah. Nak ngapa tak boleh Fatihah ni, maka boleh baca mana-mana ayat Quran. Kok kita boleh ingat. Tapi mazhab kita kok mana pun wajib belajar Fatihah. Tak sah semaya kalau tak baca Fatihah. Tu hak penting untuk kena. Sebab dalam tu macam berhura dulu, kerana dalam perbincangan ulama, isi yang paling besar dalam Fatihah ni ialah Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Waktu kunci duduknya ialah ihdinas siratal mustaqim. Sebab tu disuruh baca tiap-tiap kali semaya, kerana dalam tu antara doa kita. Doa apa? Bukan minta pitih, bukan minta kesihatan, bukan minta kesenangan hidup, tapi minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana bu hidayah kita supaya duduk atas jalan betul. Sama-sama. Sebab hidayah ni lah menentukan selamat tak selamat kita di dunia dan lebih lagi di akhirat. Kalau kita hidup dengan hidayah Tuhan, insya-Allah dunia selamat, akhirat bahagialah kita. Tapi kalau lari pada hidayah Tuhan, atas dunia masalah, di akhirat jadi celaka sebab masuk dalam neraka. Waktu yang paling penting. Jadi antara inti utama dalam Fatihah ni, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. 17 kali. Sehari semalam kita orang beriman ni baca dalam semaya fardu. Jadi kita ada 17 rakaat kan, 17 kali sehari semalam. Jadi ayat ni Tuhan beri macam kalau kita agak satu jaminan lah kepada kita. Tuhan ni tidak akan menyesatkan suatu kaum tu selepas orang ni dapat hidayah. Mana bukan seni kita ni nak jadi sesat. Dengan syarat kita jaga molek. Hidayah yang Tuhan beri kepada kita, iaitu dalam konteks hari ni kan akidah lah. Akidah tauhid yang kita terima ni kita kena jaga dengan molek. Ayat seterusnya Tuhan kata innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Sesungguhnya Allah jualah yang menguasai segala alam langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan tidaklah ada bagi kamu selain dari Allah sesiapa pun yang menjadi pelindung dan juga yang menjadi penolong. Ni Tuhan beri rumusan ni. Tuhan kata langit bumi ni hak dia berlaku. Kita manusia ni tak boleh lepas. Tak boleh nak kata hak kita, gear kita tak boleh. Kita manusia ni hanya boleh meracak, mengurus, tetapi apa yang berlaku ni di luar daripada tara kita. Ada orang jaga makan minum ke apa semua dengan exercise, tapi mati cepat pada orang sakit. Ada juga lagu tu. Exercise tu cukup dia ni. Cukup dengan exercise, jaga makan minum, tidur cukup 8 jam sehari. Air 8 gelas sehari. Makan pun suka setengah tu ada. Tapi mati awal. Mati pun dulu. Ada orang tu ikut dia makan. Baik sikit pada kambing ya. Makan belaka tapi panjang umur tu habis dia. Ni nak ayat pasal hak tu bukan gear kita. Gear Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh ikhtiar. Boleh ikhtiar, Tuhan netu. Tuhan netu berlaku seluruh kehidupan. Apa sehari dua duk kaluk ni, kerja Tuhan berlaku. Tak tahu nak jadi kuat. Bakal tak tidur 2-3 malam ni. Berlaku duk tengok TV. Cokor tengok TV nak tahu gapo nak jadi ni. Nak jadi ni. Apa tadi dia ingat nak batal dah kuliah. Nak nanti dengar berapa nak jadi malam ni. Tapi tak apalah muka. Lepas ni aku tahu juga kan gapo nak jadi, siapa nak jadi Perdana Menteri gapo tu. Waktu tapi nak ayat itulah kerja Tuhan. Tak ada orang boleh fikir belaka. Dia Tuhan kata kun fayakun lalu. Tak ada orang boleh fikir. Hak berlaku saya dua ni tak ada orang boleh fikir. Tak ada orang fikir, tak ada dalam kepala. Tiba-tiba berlaku. Siapa kalut habis sebutir negara, dah sebutir dunia dah lah. Pasal orang pakat suluh berlaku. Tu nak ayat, ni nak ayat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tu ayat dah. Dia ni memiliki langit bumi. Duduk dengan dia berlaku. Kita ni tak usah beragah lah lagu mana pun. Tak boleh lepas daripada peraturan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan sipu ni dia kata yuhyi wa yumiit. Tuhan perhidup, Tuhan mematikan. Dan tak ada makhluk yang boleh
menjadi pelindung dan boleh menolong kita selain daripada Allah. Tak ada. Malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tak ada makhluk lain yang boleh tolong kita, yang boleh lindung kita. Sebab tu kita orang beriman, sama-sama pun minta dengan Tuhan. Jangan putus kini kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur, Nabi pesan kepada sepupu dia, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Satu kali Nabi gek dia unta. Dia naik unta, Nabi duduk depan, sepupu dia ni duduk di belakang. Sepupu dia ni muda pada dia, Al-Abbas ni. Muda banyak pada dia. Jadi tengah jalan atas unta, Nabi berhenti. Nabi berhenti, Nabi paling. Kalau kita baca dalam hadis tu, Nabi paling kepada sepupu dia sebut. Hadis ni ada dalam hadis 40 Imam Nawawi. Dia sebut, ya gulam, wahai awal. Kalau kita awal lah. Wahai budak. Gulam ni budak. Kita orang Melayu kata awal lah. Kalau orang puemek awal, tu makna saya dah tu. Kita panggil ke budak kecil, awal tu panggil saya. Jadi Nabi sebut ke sepupu dia ni, ya gulam, wahai awal. Kalau kita terjemuh bahasa kampung, ihfazillah yahfazka. Mu jagalah Tuhan, Tuhan akan jagamu. Tu pesan ni Pak Asah. Mana kita dengan Tuhan ni tempat gato Tuhan. Lain pada tak ada dah. Maka Nabi kata ihfazillah, nombor satu sekali ihfazillah, mu jagalah Tuhan. Jaga ni kalau kita nak urang banyaklah. Nombor satu, akidah kita dengan Tuhan ni kena betul. Tauhid kita ni biar betul dengan Tuhan. Tu nombor satu sekali, nak jaga hati kita. Gantung dengan Tuhan, berharap ke Tuhan, minta dengan Tuhan. Tak gantung kepada makhluk. Tu nombor satu. Lepas tu jaga Tuhan ni pula dalam kehidupan harian kita. Amal kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, kerja buat kita ni, jaga taruh hak Tuhan tulis, hak Tuhan letak. Jangan langgar hak Tuhan larang, jangan tinggal hak Tuhan suruh. Tu masuk ihfazillah. Jaga ni, kalau mu jaga ni, hatimu dengan Tuhan ni, tauhidmu betul, amal perbuatanmu molek semua, natijahnya ke apa? Yahfazka, Tuhan pun akan jagamu. Tu asas dia gitu. Kalau mu jaga Tuhan, Tuhan jagamu. Jadi bila Tuhan jamin dah kita nak bimbang ke gapo lagi. Kita nak bimbang ke gapo lagi. Kita jaga dia, dia jaga kita. Dia Tuhan jaga kita ni kat kesihatan, iman, rezeki, kemudahan dalam hidup. Tuhan jaga belaka. Bukan kata tak ada masalah dalam hidup ni. Sebab setengah kita ni dia faham kat bila hidup ni tak ada masalah gapo satu. Tak sakit, tak demam, tak gapo. Hidup lagu tu dalam syurga. Pasal ni tak sakit, tak gapo dalam syurga. Atas dunia ni biasa dia dah. Tapi hak berlaku tu kita boleh lepas belaka. Boleh lepas tu tanda Tuhan jaga kita. Tu sah. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Mu jaga Tuhan ni, mu kok mana pun Tuhan akan jaga mu belaka. Mu paling kok mana kok tu kok ni, Tuhan ada belaka. Tuhan akan lindungi kamu. Lepas tu, hak lagi dalam hadis tu Nabi kata wa iza sa'alta fas'alillah. Mu minta gapo-gapo pun mintalah dengan Tuhan. Jangan duk cari wakil ayat. Kita kata bahasa kita dak. Maksudnya benda yang manusia tak boleh tolong. Bukan kata tak boleh minta tolong orang. Maksudnya kata ulama ialah benda yang manusia tak boleh tolong. Maka minta dengan Tuhan lah. Hak manusia boleh tolong kereta mampu. Tak okey kita ya Allah tolaklah kereta hamba. Tuhan mana nak turun tolak kereta kita. Kereta pula dak sawah hulu. Nak kita kata Tuhan tak turun. Jadi benda yang manusia tak boleh buat. Tu kena minta dengan Tuhan lah. Gapo contohnya? Kalau sakit. Sakit ni kita berubat tu ikhtiar. Tapi menyembuh ni Tuhan. Tu kena faham situ. Berubat pergi jumpa doktor, cari tok bomo ke, cari akar kayu ke apa, itu dia panggil ikhtiar. Ikhtiar ni tak boleh tolak, tak boleh buat ikhtiar. Ikhtiar kena ambil. Kena pegang sebab. Sebab ikhtiar tu sebab. Tapi hak berjum menyembuh ni Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa doktor pakar lagu mana pun, makan ubat go mahal pun, kalau dia Tuhan kata tak siap, tak siap. Tu rasah dia. Tapi kalau dia Tuhan kata siap, pada ngai tawar. Ada orang siap ni ngai tawar. Kalau dia tengok air tawar tu gapo sangat? Golo tak ada. Garis air tawar. Pas tengok ambil air koloh Kalau zaman dulu kan ambil air koloh, ambil air 7 laga, 7 koloh. Tengok zahir ni tak ada gapo satu. Tapi kalau dia tu haze, siap.
Kadang-kadang air tawar tu lebih berkesan pada obat lagi. Makan obat saya kat gi. Klinik, tok siap. Boiler mata mari pula. Boiler mari pula. Tapi kadang-kadang minum air tawar segelas. Oh, alah pulih molek-molek ada. Supaya orang buai penyakit. Ini nak ayat kuasa Allah. Waktu dikatakan penyembuh. Penyembuh tu duduk dengan Tuhan. Duduk dengan Tuhan. Dan lepas tu bila kita minta tu, minta kesembuhan. Minta ni dengan Tuhan. Waktu bila kata, Iza sa'alta fas'alillah. Rezeki hok murah. Bukan orang nak tu. Kadang-kadang kita kerja suku sembah. Tuhan. Tokai kita tak naik gaji. Setara tu. Tak naik gaji. Pada kita ni suku sembah tu. Buat kerja rajin ke apa semua. Tapi gaji tu tak naik dia. Dia tak cara apa lah. Maka sebab tu kita minta rezeki ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Murah rezeki ni, permudahkan rezeki dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Nabi ajar kat semaya duha tu lah. Semaya duha ni semaya betul-betul minta pitih. Minta rezeki, minta rezeki betul. Baca doa tu memang tak ada. Tak amo tak pernah jumpa lagi doa yang betul-betul minta bagi serupa doa semaya duha. Kita duk baca banyak doa ni, semaya duha tu betul-betul. Minta gapo kata Tuhan. Kalau rezeki duk langit buat turun. Kalau duk dalam bumi buat tubik. Duk laut biar jadi timbul. Hak jauh jadi dekat. Hak sikit jadi banyak. Hak dekat biar jadi mudah. Tu nak ayat minta tu. Betul-betul minta bagi. Okey? In kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil bahri fa atli'hu. Wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakassirhu wa in kana mu'assaran fayassirhu. Semua ni betul-betul minta bagi dengan Tuhan. Direct minta Tuhan. Dan Nabi ajar tu, ada dalam hadis. Tu kunci rezeki sebenarnya. Tapi kita sendiri berapa orang mai Tuhan. Berapa orang tak ada piti duk kali cari orang tu, minta orang ni minta butai semaya Tuhan tak. Jadi itu masalah kitanya. Jadi satu tu contoh. Jadi dalam hadis tu, jadi bila minta tu. Wa idza sta'anta, kalau mu nak minta tolong, hak tadi minta bagi. Soalan ni kita minta bagi. Minta rezeki, minta apa. Tapi wa idza sta'anta, bila kamu minta tolong. Ni dalam kesusahan. Kita minta tolong dengan Tuhan. Kita minta tolong, maka Nabi kata fasta'in billah. Minta dengan Tuhan juga. Mu susah mu lagu mana? Ikhtiar tu ikhtiarlah, tapi ingat ke Tuhan. Minta dengan Tuhan. Dengan izin Tuhan lepas masalah kita. Jadi hak tu jelas duduk di situ. Jadi hak ni hak nak kait dengan ayat ni. Sebab Tuhan kata wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tak ada pelindung, tak ada penolong kecuali Tuhan berlaku. Tuhan yang tempat kita bergantung. Maka biarlah kita ni bina dalam diri kita ni bergantung yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita bergantung penuh dengan Tuhan, banyak benda pelik tubik dengan kita. Ulama-ulama ya kita kata khamak. Kata dia gantung penuh dengan Tuhan. Hidup dia tu diatur supaya Tuhan suruh Tuhan nak. Sebab tu jadi benda-benda pelik dengan orang alim, orang soleh. Kita ni pasal hidup kita tidak ikut kehendak Tuhan. Sebab tu Nabi Isa ulama sebut cerita. Nabi Isa ni antara kelebihan dia boleh jalan atas air. Dia duduk di dia duduk perpata di Nazareth tu. Di Nazareth tu dia petai-petai kat dia jalan atas air. Lepas mayasa dia pergi tepi laut tu, dia jalan atas pasir. Jadi anak murid dia tengok. Jadi satu kali anak murid dia tanya dia, tok guru ni amal gapo? Boleh jalan atas air ni? Amal gapo dia? Kalau kita kan amal ilmu gapo-gapo kalau kita orang Melayu ni. Ilmu apa ni labo. Orang Melayu amal ni ilmu labo, dia boleh jalan atas air. Ilmu labo. Kan labo boleh jalan kan atas air. Jangan ambil ilmu pok ndi. Ada selagi ilmu pok ndi. Ilmu pok ndi ni jalan atas rating kayu. Waktu tergelak dalam sungai. Pasal dia tengok semut beratus-ratus pakat niti kayu tak patah. Dia kata semut ramai kita mau niti tak patah. Tak okey aku seorang patah. Pok ndi padai dengan dia. Dia pun niti kata, niti cak geluk dalam sungai. Jadi ilmu tu tak boleh pakai. Jadi anak murid Nabi Isa ni tanya, amal gapo dia dengar gapo? Tuan ni boleh jalan atas air. Nabi Isa jawab mudah. Bil iman wal yakin. Dua perkara. Iman iaitu percaya ke Tuhan. Yang kedua yakin dengan kuasa Tuhan. Tu yang boleh jalan atas air.
Payah kat lah tu. Ambo pun ayat cerita lah ni. Dalam kitab disebut. Jadi anak murid dia tanya, kalau saya, boleh ke saya nak jalan? Dia kata boleh. Kalau mu yakin, mu percaya dan mu yakin, mu boleh jalan sebab aku juga. Dia pun bismillah molek, boleh jalan. Jalan sekali dengan Nabi Isa. Jalan nyoh jalan sejauh kali sini kau pak pitu tu. Belum tergelar. Tergelar belum tergelar gar Nabi Isa pergi kepala dia akak naik. Rupanya duduk tengah jalan tu dia perasan. Perasan ke apa? Oh, dia kata supaya tok guru aku juga dia kata aku ni. Mari wahangi. Dia boleh jalan dia selama ni tengok Nabi Isa jalan ni dengan dia. Dia mari serai. Aku pun boleh jalan atas air juga. Mana sama bisa kata tok guru. Kelitah hak tu tergelar lung lal. Lung tu gar Nabi Isa akak naik basuh jeruk. Nabi Isa kata jaga hati tu. Nabi Isa ayat dia jaga hati tu. Jaga hati. Lepas tu atas naik darat. Dari tebing ni lemah. Jadi nak ayat tu, nak ayat. Mudahnya kita dengan Tuhan ni kalau betul cara. Kalau betul cara. Tapi nak betul cara tu lah payah hamba pun boleh ayat. Ya. Kita sendiri pun bukan boleh buat. Serupa tu. Tapi nak ayat tu lah mudahnya Tuhan ni. Kalau kita percaya sungguh ke dia. Kita yakin dengan kuasa dia. Benda pelik berlaku lalu. Dengan diri kita. Sebab tu orang alim dulu. Tubik khamak ke apa semua ni. Lagu tu ya barang. Bukan kerana apa. Bukan kata amal ilmu tu, amal ilmu ni. Tak ada. Cuma ke dia. Orang cari-cari tanya dengar dia duk amal zikir ke tu. Dia duk amal zikir ke ni. Sebenarnya dia zikir tu bukan kerana nak barang tu. Dia berzikir tu berzikir nak mendekatkan diri dengan Tuhan. Maka hasil daripada dekatnya dia dengan Tuhan. Cuci hati dia dengan Tuhan. Tuhan berilah kelebihan. Tuhan berilah lu kelebihan. Dia bukan minta barang tu. Cuma boleh kita hari ni kan, tok guru tu amal gotu tu, hak tu ya nak pergi beramal retek. Mama, hak tu jadi penuh kita ni pasal kita amal tu kerana nak kelebihan. Nak rai, nak terbang. Tuhan beri terbang lekat atas pokok. Nak guana. Amal ilmu terbang. Tuhan boleh jadi beri tapi lekat atas pokok. Nak guana. Ataupun terbang sakut di tiang api. Di tali api. Dak kau kalut Nak turun tak boleh. Kalau nak turun bukan panggil apa tak apa mati kerah atas kena api tu. Dah tu nak ayat kita ni mikir lagu lain. Orang dulu dia beramal tujuan lain. Kita beramal tujuan nak cari kelebihan duniawi. Tuhan beri. Kalau Tuhan kadang-kadang Tuhan beri lah muka kita nak. Tuhan ni manusia berkendak kat dia beri. Tapi boleh jadi kita dengan Tuhan jadi jauh. Kita hebat lah di segi ilmu duniawinya. Boleh gitu, boleh gini. Tapi kita dengan Tuhan jauh. Pasal apa? Pasal niat kita tidak betul. Niat kita tidak betul. Jadi situlah kalau kita nak kait. Panjang ni dengan ayat ni. Wa malakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Wala nasir itu. Kemudian seterusnya. Tuhan sambung lagi. Ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan ansar yang mengikutnya berjuang dalam masa kesukaran sesudah hampir-hampir terpesong hati segolongan dari mereka daripada menurut Nabi untuk berjuang. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah amat belas lagi amat mengasihani terhadap mereka. Jadi Tuhan sebut sini Tuhan terima taubat Nabi dan orang-orang yang beriman, iaitulah muhajirin dengan ansar, yang mana ada sebahagian daripada mereka waktu nak pergi perang Tabuk tu ada yang tidak ikut Nabi. Dia ni bukan munafik, bukan orang tak jujur, tapi ada alasan yang tersendiri pada waktu itu. Jadi ada dua beberapa orang. Ada apa suhunya dalam sejarah 3 orang. Ini dalam ayat 118 ni Tuhan sebut 3 orang. Kalau kita baca dalam sirah. Jadi orang-orang ni akhirnya Tuhan kata bila mereka bertaubat, Tuhan terima taubat mereka tu. Nabi bertaubat ni bukan kata Nabi buat salah, tapi Tuhan tegur Nabi ni kalau kita ingat ayat sebelum ni kita baca ialah Tuhan tegur Nabi sebab Nabi berizin. Ada beberapa orang sahabat tak segi perang, termasuklah orang munafik, mari minta izin dengan Nabi. Tak segi perang.
Macam-macam alasan bui. Jadi Nabi pada waktu itu muka dia Nabi ni orang hati baik. Orang hati baik, mudah sia, jadi terima. Orang ni royak alasan amu tak lagi pergi Rasulullah kerana gini-gini. Orang ni royak gini-gini, Nabi pun terima. Maka pada pandangan Tuhan, izin yang diberi oleh Nabi kepada beberapa orang yang tak segi perang ni tidak betul. Kerana orang ni niat dia tidak benar. Dia buat alasan yang tak segi kerana gini-gini, tapi hati dia lagu lain. Jadi bila Nabi terima permohonan dia tu, maka Tuhan tegur Nabi itu. Jadi ayat ni masuk dia kait dengan tu. Jadi lepas tu barulah Nabi ni minta ampun dengan Tuhan kerana ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi buat dosa buat gapo. Takut kita baca ayat ni kita tak faham. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi. Jadi Nabi buat dosa gapo? Tidak, tak ada lah dosa. Muka Nabi ni maksum. Tuhan jaga dia di segi menyampaikan risalah dan dari segi daripada dosa-dosa. Tuhan jaga Nabi ni. Tuhan jaga Nabi. Antara ismah Nabi ni kata ulama ialah pertama dia ni tidak akan menyeleweng dalam menyampaikan agama. Dia tidak reka, tidak menyeleweng. Yang kedua, ismah ni dia tidak akan buat dosa. Kesilapan boleh jadi ada, silap, tapi tidak dosa. Kalau kita salah dengan dosa ni tak serupa kan? Kita salah ni turun tangga lalu-lalu pakai lipa orang. Buat balik, biru sebelah, orange sebelah. Contohnya. Tapi bukan kita sengaja, siapa-siapa di rumah tengok, Allah lipa orang. Kita pun mari atas cepat-cepat. Tu salah. Hak dosa ni turun-turun hitam hak mana baru. Tak baru perut saruk-saruk balik nyoh-nyoh wak senyap. Hak tu hak dosanya. Dia beza tu. Jadi Nabi ni di segi dosanya Tuhan jaga. Tuhan tidak akan biarkan Nabi ni buat dosa. Kesilapan atas manusia, sifat manusia tu biasa. Tu kena faham situ. Kemudian yang ketiga kata ulama, ismah ni antaranya yang Tuhan jaga Nabi ni ialah di segi orang nak buat jahat. Wallahu ya'simuka minan nas. Tuhan jagamu daripada kejahatan manusia. Tuhan jaga. Sebab tu Nabi kita telaki Nabi Muhammad SAW secara khususnya orang kafir tidak berjaya nak bunuh Nabi. Perancangan nak bunuh Nabi ni banyak. Terutamanya orang Yahudi yang ada di Madinah. Sehingga akhirnya Tuhan suruh Nabi pergi serang buat Yahudi Bani Quraizah, hambak tubik daripada Madinah kerana niat dia nak bunuh Nabi. Dan dia racik buat komplot nak bunuh Nabi. Tapi Tuhan jaga. Ni antara dipanggil kawalan Tuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Tuhan kata Tuhan terima Tuhan menerima taubat Nabi dan orang Muhajirin yang Ansar yang mana sebahagian daripada mereka tu tidak pergi berjuang pada waktu perang tersebut. Dan Tuhan terima taubat ni kerana Tuhan kata innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah amat belah lagi amat mengasihani terhadap mereka. Bawah ni dia huraian dalam ayat ini iaitu ayat 117 ni dan ayat-ayat yang berikutnya iaitu ayat yang 118, 117, 118 dan ayat-ayat yang seterusnya diterangkan perihal segolongan orang-orang Islam yang beriman dengan sebenar-benarnya tetapi keberatan untuk turut berjuang dalam peperangan Tabuk kerana tidak sanggup menghadapi keadaan yang serba sukar dalam musim panas terik. Kemudian mereka menyesal dan bertaubat. Lalu Allah menerima taubat mereka untuk membesarkan hati mereka. Penerimaan taubat ini ditegahkan secara umum meliputi Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang besar. Jadi kalau kita baca dulu kan, ada orang munafik, orang Al-A'rab yang mari minta izin tak segi perang ni, ni hak Tuhan tegur, Tuhan marah. Tapi ada sekelompok lagi orang berimeh. Dia ni bukan kerana tak berimeh, tapi kerana dia tak sanggup menghadapi. Moga kalau kita baca dalam sejarah kan, Tabuk ni nombor satu jauh, tempat yang jauh daripada Madinah. Lepas tu pergi perang pula akan berperang dengan tentera yang betul-betul askar, orang Rom. Orang Rom ni dia panggil apa ni, askar betul. Dia bukan sebagai Islam masa tu, demo ni sukarelawan. Tak ada latihan, tak ada gapo. Hak ni askar betul. Lepas tu pula musim tu musim panah. Musim panah pada waktu tu panas benar. Tidak seperti kita. Kita panas juga tapi panas kita ni nak banding dengan tanah Arab. Sebelah Afrika mana jauh. Dan enggak Mekah kalau ada sampai 50 darjah.
Ketika dia mai panah molek tu di negara Teluk di Saudi tu, dia pergi sehingga 50. 55 pada penuh naik sampai 55 darjah. Makna panah nah kita ni lah ni paling-paling Korea kita penuh lalu ni 30 penuh dah. Malaysia ni 30 darjah. Tu pun kita rasa perlu kejap dah. Ni 50. Bayar 50 ni nak oyak pun tak boleh lagu mana panah. Kalau kita duduk pakai duduk alai ekor tak tubik mana. Jadi pada waktu tu ekor tak ada gapo tak ada, jalan kaki ya. Nak pergi perang ni jalan kaki, dalam atas pada pasir. Baik kita boleh bayar lagu mana. Pokok kayu tak ada, gapo tak ada, jalan kaki dengan jarak yang jauh. Jadi menyebabkan ada sebahagian daripada sahabat ni tak pergi perang dengan Nabi. Ini orang yang disebut dalam ayat ni. Kemudian ayat 118 Tuhan kata secara khusus, wa 'alal thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan Allah menerima pula taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka kerana mereka dipulaukan, dan hati mereka pula menjadi sempit kerana menanggung duka cita, serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari dari kemurkaan Allah melainkan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian Allah memberi taufik serta menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya Allah dialah penerima taubat lagi amat mengasihani. Jadi di kalangan orang Islam yang tak pergi perang ni ada 3 orang. Kok dalam ayat ni kalau dalam tafsir tu sebut nama antaranya Ka'ab bin Malik. Nama tak ingat 2 lagi nama. Murarah rasa Murarah bin Ar-Rabi'. Satu seorang lagi tak ingat. Jadi 3 orang nama ni. Orang ni bukan orang biasa. Di kalangan sahabat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi. Kok rapat dengan Nabi. Tapi 3 ni pun tak pergi juga. Alasannya kalau kita baca dalam sirah tu, kerana masa tu pokok kayu tengah buah. Pokok tamar ni tengah, bila panah ni tamar ni dia masuk molek. Jadi demon ni duk mikir kalau pergi tubik perang dengan Nabi, luruh habis buah tamar tu. Balik-balik ni tak ada gam satu. Jadi dia suruh saya nak tinggal, dia tak pergi perang dengan Nabi. Dia tak pergi perang dengan Nabi. Jadi duk kutip buah tamar. Kalau kita kat musim dia luruh, dia pula musakin. Nak tinggal lagi tu. Bukan dia ambil kau orang habis musakin ni. Nyamuk lori kau orang. Jadi mari mikir lagu tu ke dia tak turut Nabi pergi perang. Dan 3 orang ni Tuhan hukum dengan berat. Kalau kita baca dalam tafsir tu, dia Tuhan suruh Nabi pulau sebulan. Tak boleh kecek, tak boleh besai, tak boleh tegur siapa, tak bersalah, tak gapo. Bini pun tak layan dia. Sebulan kena. Arah daripada Quran ada dalam ayat mana surah apa tu? Tuhan buat turun kereta supaya 3 orang ni di pulau. Di pulau makna tak orang tak kira langsung dengan dia. Dia mari masjid. Mari masjid, wisalah Nabi tak jawab. Dia wisalah pun Nabi tak jawab. Dia ulah tangan nak salah Nabi tak salah. Dia tegur Nabi tak jawab. Dengan sahabat pula, bila sahabat tengok Nabi ni, orang lain pun tak kecek belakang dengan dia. Wak tak tahu belakang, tak salah, tak kecek, tak tanya khabar, wak senyap belakang. Dan rumah pun, kalau kita baca dalam sirah tu, dalam sirah dan tafsir, bini-bini pun tak layak betul lelaki. Tak uwi tidur sekali ke apa, makan pun tak cara ambil sendiri dapur. Nak makan siapa pagi temu sebulan. Pergi mana-mana masuk kedai kopi orang lagi tubik. Orang buat lagu tu di pulau selama sebulan. Jadi menyebabkan di Israel kata daqat alim, jadi speak. Suruh speak bumi ni. Apa kita duduk kampung, orang tak kecek belakang kita lagu mana pasal tak duduk kita mari masjid orang tak tahu ya. Tegur orang tak jawab, wisalah orang tak jawab, nak salah orang tak si. Cuba kita bayar kalau kena kita. Duduk dalam kampung sebulan orang buat lagu tu kita. Baik orang tak mari masuk kedai kopi orang tubik. Tak boleh duduk. Soh nak tak boleh duduk. Jadi demo ni kena ni. 3 orang ni kena sebulan dipulau oleh masyarakat dengan arahan Nabi yang menerima arahan itu daripada Quran. Tapi akhirnya demo dah tak lagi tu taubat, dia minta ampun dengan Tuhan. Sehingga akhirnya lepas sebulan dilepaskan. Dilepaskan sebulan. Ni cerita dia kalau kita baca dalam tafsir ayat 118. Wa 'alal thalathah, dan 3 orang yang ditangguhkan. Orang yang pelewat sehingga sepik bumi ni kepada dia.
Dan akhirnya Tuhan terima. Lepas pada tu, lepas bulan, Tuhan terima taubat dia. Kerana Tuhan ni At-Tawwabur Rahim. Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Kemudian kita pergi sikit lagi. Ayat seterusnya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar. Jadi lepas tu cerita apa semua ni, kisah tu kisah ni, kisah hak kena hukum sebulan apa ni, Tuhan tarik perhatian orang beriman ni apa dia? Supaya kita ni bertakwa kepada Allah. Tu asah. Sebab takwa ni kemuncuk dalam amalan dan dalam kehidupan orang beriman. Kita semaya, kita puasa, kita buat amal soleh ni tujuannya untuk mencapai takwa kepada Allah. Takwa ni macam Abu sebut semua dah ulama sebut dalam kitab, buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Ni puasa nak mari ni masuk Rejab, Syaban, lepas ni Ramadan. Puasa ni tujuan puasa yang utama ialah mencari takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun banyak lagi kelebihan puasa yang lain, tapi secara rohaninya objektif ataupun tujuan puasa yang paling besar ialah la'allakum tattaqun, supaya kita ni bertakwa, buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Karena takwa inilah yang akan menyelamatkan kita esok di akhirat. Bila kita buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang, insya-Allah selamatlah kita. Atas dunia selamat, di akhirat pun selamat. Kalau tak buat hak ni, hak Tuhan suruh tak buat, hak Tuhan larang, dilanggar, nyanyolah kita ni. Nyanyo kita sekolah lah. Orang semari pukul 8, kita pukul 10 baru nak masuk sekolah. Lepas tu tak pakai uniform pula, pakai ikut dan, nak pakai sarung, pakai sarung. Pakai luar jing, pakai luar jing. Lepas tak ada hari habis pukul 2, kita balik dah. Jadi lagu mana agak? Ni lagu mana kalau kita jadi budak sekolah? Lagu tu. Oh, nyahambak ke cikgu. Nyahambak ke cikgu, kena ambil tindakan disiplin. Lagu tu lah banding yang mudah kita dengan Tuhan. Lagu tu banding yang mudah. Kalau kita turut molek hak Tuhan suruh, setakat kita boleh buat. Tinggal hak Tuhan larang, setakat kita boleh, insya-Allah selamatlah kita. Kalau tidak gak, nyanyolah. Ni maksudnya, jadi sebab tu Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman saja tak cukup lagi. Dia iman tu hak dalam hati. Hak dalam hati tu iman, tapi nak hak zahir pula. Zahirnya ke apa? Takwa tadilah. Amal-amal kita biarlah soleh. Perbuatan kita tu menzahirkan apa yang ada dalam hati. Walaupun bukan semua orang, ada setengah orang luar nampak molek, dalam tak comel. Ada juga, tapi goliknya kita manusia, hak tubik luar ni mulut kita, perbuatan kita, hak dalam hati kita. Sebab syair Arab pun dia kata kan, innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Tuhan buat lidah ni jadi dalil kepada hak dalam perut. Hak kita, lidah kita ni gambaran kepada hak dalam perut. Sebab tu orang kalau bahasa jenis kecek uduh semua, perut dia tak comel. Perut dia tak comel. Kecek uduh macam asal tu mulut uduh, kecek mulut uduh, tak ada hak nak dengar hak molek. Cek perut dia tak comel. Ataupun kecek sikit dia kata kat orang, kecek sikit hau orang. Perut dia tu. Tu perut dia tu. Dia tak lari tu. Sebab orang Arab kata dah innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Tuhan buat lidah kita ni jadi bukti kepada hak dalam hati. Hak dalam hati. Lidah kita nombor satu kali. Lepas tu perbuatan kita. Perbuatan kita. Kalau orang rajin pergi masjid, pergi tempat orang ngajar, pergi tempat benda molek, tentu hati dia comel. Dia nak cari benda molek. Tapi kalau duk main kat belaga ayah semua, main belalai kerik semua, hari Jumaat pun mari lambat. Hari Jumaat pun kilik ayah lagi. Sampai pagar letak pagar baru naik masjid. Jadi penatlah kerjaannya. Penat kerjaan. Jadi sebab tu email tak cukup kecuali mari amal. Amal itulah menzahirkan takwa kita kepada Allah. Sebab tu dalam ayat ni kata wahai orang beriman. Mana tak cukup dengan email, mu kena naik sikit lagi. Gapo dia? Ittaqullah. Sebab tu dalam khutbah semai Jumaat kan, antara benda besar ittaqullah tak boleh tinggal tu. Tinggal tu tak jadi khutbah tu. Pesannya untuk bertakwa, wasiat untuk bertakwa tu dukung dalam khutbah. Tak boleh tinggal. Kenapa saya kata emailnya tinggal? Kalau salah tak ingat sebut, oh ya, tinggal dah tu. Tapi kadang ada makmum punya negara tu kan, nak aku mana? Hak sedap tu bila punya negara. Yang macam itu dah mula kan, berlaku semua kan.
Saya tak sebut lah mana, tapi tidak ke cepo lah. Mujur tidak ke cepo. Jauh pada ke cepo lah. Ya. Tapi malu dah lah. Tok Bilal kali tu ayat. Dia tu Pak Tok Imam tu tinggi. Tinggi pada ni lagi. Tok Bilal duduk bawah tu. Tak nampak lah Tok Imam datang tu dengar suara. Dia jenera. Tok Bilal pun lama jenera dah dia. Tak kata ke dia. Kita pun jenera. Tak ada ketebah jenera dah kita ni. Jenera dia. Duduk tengah jenera tu. Tok Imam berhenti kan antara dua ketebah kan. Senyap. Kawan duduk sebelah dia tepuh dengan dia. Dia selit senyap Tok Imam. Dia ingat habis tu ketebah. Bang komak. Dia bang komak lalu pakai tak tanya apa. Enggak dia jenera. Dia molek dia celik mata tu senyap. Senyap dia ingat habis tu lah ketebah. Bang tu Allah Akbar, Allah Akbar. Terkejut habis orang. Dalam masjid Tok Imam antara dua ketebah baru duduk cakap. Parut nis. Ada lagi orang tidur lagi. Tapi bukan kasi pun mujur tempat tamu royak tu. Kalau royak tempat dia tahu dah dia. Ni cerita sungguh yang berlaku ni. Bahaya. Sebab tu jangan tidurlah tak ikut tubuh. Tamu boleh puasa. Boleh puasa kan ada je orang gitu. Negara gitu kok. Dia telek mata tak kata innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu sallallahu. Lalu dia ingat terawih. Baik. Tu beringat benar. Tika lain tak apa, tika mau ngajar tidur tak apa, tapi kutai ikut tubuh jangan tidur. Lama bangun sallallahu susah. Jadi dia kata wahai orang beriman, kena naik sikit apa? Ittaqullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu berada bersama orang-orang yang benar. Orang yang benar ni ambo ayat dah mula, tapi lama dah kita sebut balik. Benar ni as-sidq. As-sidq tu dia ada 3. Benar dalam kepercayaan kita, akidah kita. Benar dalam tutur kata. Lepas tu benar dalam perbuatan. Kalau kita baca huraian ulama. Siddiq ni, benar ni sifat Nabi tu kita kena tiru. Tirunya ke apa? Kena benar di segi akidah. Maksudnya akidah kita kena betul. Syahadah kita ni, kepercayaan kita pada Tuhan biar betul. Barulah kita ni orang yang benar. Benar di segi akidah. Sebab ada akidah yang tak betul. Orang akidah tak betul ni percaya ke Tuhan, tapi pergi cari kat kamar. Pergi puja pusu. Tu contohnya. Tu tak betul dah lah. Ngucap 2 kalimah syahadah molek dia, tapi di tempat orang kamar ni. Kalau zaman dulu pagi ayam panggil, pagi pulut kuning, tempat-tempat kamar. Tu penuh dah akidah kita tu. Pergi puja kubur. Ni tempat kamar, pergilah puja kubur. Pergi duduk mengatik atas kubur sebab tu. Tu boleh menyebabkan rosak akidah kita. Pakar Azimat atau tu kalu ni. Walaupun ada pendapat Al-Abbas tadi, Abdullah bin Abbas ni, Ibnu Abbas dia panggil. Ibnu Abbas ni dia mengharuskan pakai azimat. Dengan syarat azimat tu ditulis dengan ayat Quran, dengan doa dan bacaan yang kita faham. Tapi jumhur ulama tidak setuju pakai azimat. Sebab azimat ni boleh menjadikan kita syirik. Boleh menjadikan kita syirik. Walaupun dia boleh jadi ayat Quran, boleh jadi doa, tapi orang boleh jadi syirik. Sebab ada setengah orang dia pakar, katalah ni pendinding. Orang berdiri tak elok, dia pakar. Berani dia jalan begini. Tinggal sudah. Tidak gitu kan? Tinggal yang mula hati dodah duk mikir. Setengah tu pergi balik mula. Ambil azimat nak pakar. Punuh dah tu. Pasal kita duk gantung ke bagian. Kita tidak gantung dengan Tuhan. Kalau orang gantung dengan Tuhan, tak ada gapo pun. Tak ada azimat, boleh pergi sepuluh dulu. Sebab bahagian tu kehendak Tuhan. Jadi tak jadi, mudarat tak mudarat, kehendak Tuhan. Tapi ada setengah orang dia gantung. Gigi sudah tinggal. Pusing balik, naik ambil atas rumah, pakar-pakar, barulah sedap tu tangga. Punuh dah tu. Akidah kita sudah jadi usuk. Sebab itulah jumhur ulama tak benar kita ni memakai azimat. Walaupun ada pendapat tadi. Jadi nak selamat tak sepakat lah. Tak sepakat. Tama-tama setengah azimat pula tak tahu berapa yang tulis. Tak tahu kita baca pun tak faham, kau jual amal pun tak faham. Jadi kau bunuh kita. Jadi akidah kita kena betul. Siddiq itu siddiq akidah. La ilaha illallah tu biar jelas. Kita tak gantung ke makhluk kecuali dalam hal-hal yang makhluk boleh buat. Lepas kita suruh Tuhan. Yang kedua, tutur kata kita.
Tutur kata kita ni mencerminkan hak dalam hati kita. Hak akidah kita tubik mulut. Tubik mulut kita dalam perkataan kita, dalam tutur kata kita serupa dengan hak dalam hati. Lepas tu yang ketiga, perbuatan. Kata ulama, perbuatan kita tu biar serupa dengan hak dalam hati kita. Kalau lah bahasa mudah kak, semaya jangan tinggal poso. Itulah perbuatan, jangan duk gitu pak pelik-pelik tu. Gimitok gitu, gimitok gini. Jadi ma'as-sadiqi ni maksudnya tadilah orang yang benar. Benar di segi keyakinan dia, tutur kata dia dan perbuatan dia menepati dengan kehendak dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua perkara Tuhan sebut dalam ayat ni hak besar. Pertama takwa dan minta kita ni duduk sekali dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar, orang yang hidup dengan agama. Insya-Allah selamat. Ayat seterusnya ni panjang kalau kita baca tak ada sudut. Pukul 10 kalau habis ni kalau baca ayat ni. Nak berhenti pukul 10. Kalau nak baca ni. Tapi pukul 10 lah sebab dia ayat 120. Dia sehingga ayat 121 baru habis perbincangan dia. Kita sambung mulalah. Lama kita habis malam ni, minggu depan tak mari. Jadi kita berhenti setakat tu, mudah-mudahan insya-Allah boleh memberi manfaat. Kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Mungkin kuliah ni di Putrajaya kali. Jadi kita berhenti setakat dulu lah. Qul qawli hadza wastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.